apa yang saya belajar berpuluh tahun untuk mendapatkan ilmu vokal tu, dan diguna pakai dalam mengaji itu lebih berbaloi, sebab dia bercakap tentang pernafasan. 3 elemen dalam vokal yang paling penting: pernafasan, mengeluarkan suara, dan sebutan, ya. Jadi dalam membaca Al-Quran, ketiga-tiga elemen ini sangat diguna pakai. Jadi bila saya mengajar orang menyanyi, yang cabaran yang pertama tu nak membetulkan ni daripada penyanyi itu sendiri, dan kepada penerbit program ke ataupun kepada penonton, yang saya nak bagi tahu tentang menyanyi itu ada rukun dia, ada syarat dia. Macam mengaji juga. Ya, ada rukun dia. Yang itu cabaran paling besar. Degrenology Jus My Heart. Resepi turun-temurun yang menggunakan bahan-bahan tradisional dan tiada bahan-bahan kimia. Kita buat original, pure. Yang penting halal. Halalan thayyiban, halal dan lagi baik untuk diri kita. Degrenology Jus My Heart. Dapatkan di pasaran. Sebab mungkin latar belakang keluarga yang memang mementingkan agama kan. Jadi macam contohnya, kalau nak menyanyi kena pandai mengaji, kalau nak naik atas pentas jangan naik atas pentas menyanyi, pergi buat syarahan juga. Jadi latar belakang keluarga, doa daripada ibu bapa, dan memang saya suka apa saja bentuk aktiviti suara, marhaban ke semua saya ikut. Orang tua pergi mana-mana saya ikut, cuti kalau ada marhaban saya ikut. Jadi dan keinginan saya untuk memang memainkan suara saya dalam mengaji, sebab saya selalu dapat pujian suara bagus, ya. Saya buat performance banyak secara orang kata dalam Malaysia, luar Malaysia kan. Jadi pujian tentang suara saya tu banyak. Jadi saya selalu berfikir, menyanyi bagus, tapi selalu mengaji boleh bagus ke? Jadi saya teringin sangat memang untuk menggunakan kemahiran saya dengan teknik vokal tadi dalam mengaji. Belajar perlahan-lahan. Kita ada niat yang baik, saya yakin Allah akan doronglah. Benda-benda tu jadi macam tu. Tapi adalah sebab-sebab yang nak memulakan tu, memang macam Rizal kata, ada kesebab. Dia Allah akan bagi penyebab. Dia tak akan jadi begitu saja kan. Allah akan jadi penyebab. Kalau nak cerita penyebabnya tu panjang ceritanya, tapi saya buka sikit. Macam ada seorang peminat, dia sakit dan saya bela dia. Saya jaga dia. Masa saya jaga dia sakit tu, saya kena baca Yasin, saya kena solat, saya kena buat solat sunat, saya kena begini. Itu yang terus membuatkan saya rasa macam, teruknya aku nak baca Yasin macam mana ni 40 kali. Satu Jumaat kena 40 kali baca. So masa tu dia membuatkan saya keinginan saya untuk memahirkan, memfasihkan bacaan Al-Quran saya. Itu antara ceritanya lah. Saya pendekkan lah. Kalau nak panjang lagi, jumpa personal lah. Kena pasti setiap apa yang berlaku sebelum dia dalam kehidupan kita sebenarnya ada hikmah. Itulah hikmah. Sekarang ni yang cikgu rasakan lah. Lepas ni pastinya ada pesanan dan juga saranan dari Cikgu Siti Hajah. Mungkin ada penghargaan kepada orang-orang di sekeliling. Mari selepas ni bersama saya Rizal Ismail dalam kongsi cerita dibawakan oleh Jus My Heart. Degrenology Jus My Heart. Resepi turun-temurun yang menggunakan bahan-bahan tradisional dan tiada bahan-bahan kimia. Kita buat original, pure. Yang penting halal. Halalan thayyiban, halal dan lagi baik untuk diri kita. Degrenology Jus My Heart. Dapatkan di pasaran. Cikgu nak di kata-kata ataupun penghargaan dan juga pesanan boleh yang dapat berikan inspirasi. InsyaAllah. Peran di luar sana. Okey, kalau diimbas kembalilah, ya, kalau mungkin kebetulan ada orang kampung tengok saya kan, kita kata daripada seorang anak kampung sampai ke tahap ini, saya membina. Saya jangan cerita pasal banyak bina. Orang kalau kata orang bina kekayaan, saya tak bina kekayaan. Saya betul-betul nak bina pendidikan. Sampai hari ini saya pergi mana pun saya tetap
mendidik itu satu perkara penting. Tapi kadang-kadang mendidik kat luar banyak, kat rumah pun tak terdidik. Kadang-kadang sedih juga ya dugaan kita sebagai manusia ni, kita mendidik anak orang kat luar tapi anak sendiri pun kadang terlepas pandang ya. Itulah ujian dia. Okey, jadi perkembangan hidup saya, diri saya, kerjaya saya, pertama dah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, kerana memberikan saya, meminjamkan saya ilmu, kemahiran, kelebihan dalam bidang vokal yang rata-rata kalau dari kecil memang orang kalau kata saya jadi cikgu vokal, semua orang macam oh patutlah sebab dia ni memang menyanyi, segala benda saya buat. Dan saya keduanya saya berterima kasih memang kepada kedua ibu bapa dan keluarga lah, adik-beradik saya yang memberi sepenuh sokongan ya. Tak kira adik-beradik kandung ke, ipar duai ke, semua ya, alhamdulillah. Kemudian yang paling penting juga suami, tanpa dorongan, tanpa restu daripada keluarga dan suami, rasanya tak boleh pergi manalah kan. Jadi suami saya ni penyokong utama lah sebenarnya. Tulang belakang saya. Tapi memang saya ada cerita sedikit, sampai ada satu fasa tu dia sendiri tak boleh terima bila saya dah meluncurlah dalam bidang ni. Dia bukan dia tak boleh terima lah, mungkin saya pun silap lah sebab bila dah sibuk kan, orang panggil sana panggil sini, panggil sana panggil sini, so dari situ timbullah sikit apa ni lah. Tapi alhamdulillah sampai hari ni saya dapat menyesuaikan diri, saya dapat membahagikan masa lah. Tipulah kalau kita kata saya ni ataupun nak kata saya ni isteri yang hebat, amat yang hebat, tipulah. Kalau kita ada kerjaya, sebenarnya orang kat rumah tu banyak berkorban untuk kita, kan ya. Jadi kemudian rakan-rakan, memang dah guru-guru kita, pensyarah-pensyarah kita, saya jamak je lah kan, tak boleh nak cakap secara personal kan. Maknanya semua persekitaran saya yang sangat positif. Tapi yang saya akui yang membuatkan saya positif dan saya berjaya dalam bidang ni, pertama daripada tunggak ibu bapa saya lah. Sampai hari ini saya masih gunakan, insya-Allah saya masih menggunakan apa saja nasihat yang ibu bapa saya pesan. Dan pastinya setiap kejayaan tu memang kita usaha sendiri. Usaha dari kalangan kita, rakan-rakan, family, cikgu, ajar kita dengan tadi yang memberikan sokongan, dorongan supaya kita lebih bersemangat. Kalau seorang je pun memang kekuatan tu mungkin sekejap atau kita tak istiqomah macam itulah. Betul. Jadi pesanan saya lah kan, pesanan saya kepada semua yang menonton, pada saya lah kejayaan tidak diukur dari material macam kemewahan hidup, kebendaan. Saya tidak mengukur kejayaan dari tahap tu. Dulu masa saya muda, saya mungkin tak pandai nak cakap macam ni lah sebab orang muda tak ada ilmu sangat. Tapi hari ini saya boleh kata kita berusaha untuk meneruskan apa sahaja perkara yang baik yang kita nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kejayaan hidup kita bukan di dunia. Bukan di dunia. Kadang-kadang takut tau bila kita buat kerja, bila kita dapat anugerah-anugerah ni, sedangkan kita takut kita terlupa, terlalai, sebab sehingga nama kita nanti apa yang kita buat tadi tu yang kononnya untuk kebaikan, sehingga kita bimbang jadi sia-sia sebab macam orang kata mati katak lah. Bukan mudah ya. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita kerjakan, kita belajarlah untuk niatkan latih diri kita untuk berniat dengan betul lah, sebab itu bukan mudah. Saya pun nak hari ni pun masih melatih lagi. Tidak ada istilah hari ni kita dah hebat ke, tak ada istilah hari ni kita dah sempurna, tak ada. Kita manusia yang lemah. Dan pastinya walaupun sekecil mana amalan dan kebaikan kita buat, niat kerana Allah. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih sama-sama kepada Cikgu Siti Hajah yang sudi datang dari Ulu Kelang ke Bukit Tinggi Kelang. Sama-sama kita jayakan kongsi cerita bersama saya Rizal Ismail, dibawakan oleh jus My Height, jus yang memberikan kecergasan dan juga mengurangkan kadar kolesterol dalam
badan anda. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bawang Studio, Bukit Tinggi Kelang. InsyaAllah bertemu lagi di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail untuk cerita-cerita dan kisah-kisah bersama dengan selebriti yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.